Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Izwan Azir Salih. Senang sekali bertemu anda dalam satu lagi edisi Soal Drama. Saya nak ucapkan salam Ramadan kepada semua. Mudah-mudahan puasa yang kita jalankan ini membawa kebaikan kepada saya dan penonton-penonton semuanya. Ya. Baik, malam ini dalam Soal Drama kita nak bercakap tentang satu drama yang masih lagi disiarkan dalam slot Lestari di TV3, iaitu Tak Sempurna Mencintaimu. Wah, ini memang ada macam-macam dramanya lah. Dan kita nak recap sendiri. Mungkin drama ini kalau anda ikut, tapi yang tak ikut tu tak apa. Kita saksikan apa agaknya drama Tak Sempurna Mencintaimu ini. Adik kau yang menyusahkan aku pula nak kena minta maaf dengan adik kau. Apa hal ini? Tak apa. Tak nak minta maaf, tak apa. Saya faham. Wan, maafkan je lah Kita ni biar kita miskin wang ringgit, tapi kita kaya budi bahasa. Ambon kau nak sindir aku lah ni sekarang ni. Memberi maaf tak semestinya menjadikan kita mulia. Meminta maaf tak semestinya menjadikan kita hina. Siapa kita nak menilai? Semua tu kerja Tuhan. Ambon, kau ingat aku ni tak tahu bab agama, jahil sangat. Lakonan mantap Reza Rosli bersama dengan pelakon-pelakon lain yang mewarnai drama itu. Memang saya yang tengok ni pun terkesan juga apatah lagi dalam drama di babak-babak ataupun di minggu-minggu yang sedang ditontonkan ini dah mula masuk beberapa yang cukup dramatik lah dalam drama itu. Memang seronok sekali. Tetapi malam ini yang kita nak fokuskan dalam drama Tak Sempurna Mencintaimu ini adalah tentang kemaafan kunci ketenangan. Kita boleh lihat dalam satu babak di mana Reza Rosli yang membawakan watak Takim, awalnya dia menyimpan dendam kepada ayahnya yang kahwin muda, Datuk Ahmad Tamimi Siregar ni. Tapi kemudian itu lama-lama dia mula memaafkan ayah dia, tapi tak berpanjangan sebab selepas itu ayahnya meninggal dunia. Jadi walaupun dia sempat bermaaf-maafan dengan ayahnya itu, tetapi itulah yang kita nak bincangkan malam ini. Bagaimana kemaafan itu kalau kita berikan akan jadi satu yang menenangkan dalam hidup kita. Dan nak bercakap tentang hal ini ataupun subtopik ini, pastinya saya disertai oleh seorang yang layaklah untuk bercakap tentang hal itu. Adinda saya nak perkenalkan Ustaz Azam Al-Kankari. Terima kasih Ustaz kerana datang jauh dari Johor untuk bersama dengan Sama-sama. Alhamdulillah. Saya seronok bersama dengan Izwan Azir Salih. Alhamdulillah. Bincang pula topik yang luar biasa. Dah lama juga kita tak berjumpa. Jadi kita nak teruskan topik kita pada malam ini lah Ustaz. Bercakap tentang kemaafan. Ini kita dalam bulan Ramadan, Syawal menjelma tak lama lagi. Jadi susah nak memberi kemaafan itu, terutamanya kepada mereka yang disakiti, mereka yang pernah teraniaya. Tapi kalau dapat berikan kemaafan itu, tenang hidup kita. Mungkin Ustaz nak mengulas lebih lanjutlah hal ini. Baik, menarik sebenarnya. Terima kasih Izwan, para penonton semua. Alhamdulillah. Bila mana kita cerita tentang maaf ni kan, sebenarnya cerita pula maaf, tenang. Maaf ini merupakan antara sifat Allah. Mana Allah Al-Afu ini Allah yang maha memaafkan. Jadi para penonton, bila mana kita cerita bab maaf ini, janganlah kita hanya menunggu orang minta maaf dengan kita. Kadang-kadang kita rasa macam, alah Ustaz, kita ni orang yang salah, patut dia kena merapat sembah minta maaf dengan saya. Buat apa pula kita nak jumpa orang? Itu sebab kita tak boleh guna begitu. Sepatutnya tuan-tuan dan puan, antara dua ungkapan yang biasanya orang susah nak sebut, tapi inilah antara ungkapan yang sangat luar biasa. Apa dia? Iaitu maaf dan terima kasih. Maknanya tuan-tuan dan puan, para penonton, ya Izwan, bila mana kita cerita tentang maaf, terima kasih, kadang-kadang nampak macam ringan saja. Termudah, nampak mudah boleh disebut. Tapi hakikatnya, ya Allah, kan. Kadang-kadang kita cakap minta maaf ya, saya salah, minta maaf ya. Payah betul. Kerana apa? Perkataan MAF, kalau bangsa putihnya, sorry lah kan. Minta maaf ini sebenarnya bila kita melontarkan, ada orang hanya melontarkan dengan kata-kata, tetapi tidak disertai dengan hati. Itu sebab dengan minta maaf, Ustaz, saya dah minta maaf dah. Tapi tak ada apa-apa, okey je, tak ada benda pun. Kerana maafnya itu tidak disertakan dengan hati. Hanya sekadar verbal dan dia tidak diterjemahkan dengan menjiwai sifat maaf itu. Itu sebab dengan maaf yang hanya sekadar cakap di mulut, ia tidak dapat memberikan ketenangan kepada hati dia. Na'udzubillah min zalik. Ini yang perlu kita jaga. Sekejap lagi Ustaz akan kupas dengan lebih mendalam lagi tentang kemaafan ini. Apatah lagi saya nak tahu lawan kepada maaf ni lah dendam, dan ramai daripada orang kita ni ada sikit tu dendam simpan di hati kesumat tu. Tu Ya, sekejap lagi. Sebab saya nak sapa seorang daripada pelakon dalam drama Tak Sempurna Mencintaimu ini. Siapa lagi kalau bukan ayah kepada Takim, iaitu Datuk Ahmad Tamimi Siregar yang menyertai saya secara online. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, satu penghormatan sebenarnya untuk saya bercakap dengan Datuk Ahmad Tamimi Siregar. Ya.
Dan saya sangat banggalah kerana dapat bersama dengan Datuk. Pertamanya selamat berpuasa Datuk kepada kita semua ya. Mudah-mudahan amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Datuk ni dengan apa tu? Topi Jawa ke tu? Tak, ikan dekat kepala lepas maghrib tadi. Okey. Datuk, kita nak bercakap tentang drama Tak Sempurna Mencintaimu ni bersama dengan barisan anak-anak muda ni. Mungkin pengalaman Datuk lah melihat kepada kualiti lakonan yang dilontarkan oleh mereka, bagaimana penghayatan dan watak yang dibawakan oleh anak-anak muda ni termasuk Datuk sendiri. Silakan Datuk. Ya, mengenai the newcomer anak-anak muda ni, banyak yang cerdik sebenarnya jadi seorang pelakon. Sifat syarat sebenar yang pertama sekali lah mesti cerdik. Kalau tak cerdik tak boleh sebenarnya dia pelakon. Dan juga pandai membuat ayat itu asas penting. Kalau cerdik itu nanti dia, sebab dia akan jadi macam-macam. Dia akan jadi orang baik, akan jadi penjahat, dia akan jadi profesor, akan jadi cikgu, akan jadi macam-macam. Jadi transformation berlaku itulah yang diperlukan. Kalau tak cerdik tak jadi. Sekarang saya sebenarnya di Padang Pau Perlis untuk mengarahkan lagi 13 episod untuk program Lestari terbaru untuk TV3 juga berjudul Ayahanda, juga tentang kemaafan di dalam ini. Dan seperti kata Ustaz tadi, kemaafan itu adalah sifat Allah. Kita juga setiap malam sebelum tidur diminta untuk memaafkan orang lain. Dan di dalam Quran pun ada 28 surah tentang maaf. Jelas di situ. Yang penting di situ. Jadi dalam kalau bercakap tentang para pelakon yang tu, kita dapat lihat bagaimana kemantapan lakonan mereka dan kerja-kerja arahan serta fotografi dan fotografi yang cukup menarik. Sekarang menjadi trending untuk TV3 tahniah. Tapi saya tak sempat menonton kerana setiap malam saya masih syuting. Mengarahkan drama ya. So, tak ada apa. Ya, untuk Lestari yang terbaru, Ayahanda. Kali ini saya mengarah dan berlakon sikit, tapi yang Tak Sempurna Mencintaimu saya berlakon terus total. Datuk. Jadi soalan tadi tentang lakonan. Mereka bagus. Kerana anak-anak muda yang baru kali ini banyak yang cerdik. Dan cuma ada sedikit perlu bimbingan lah. Kadang-kadang mereka terlepas, kadang-kadang kita perlu tarik balik. Berdasarkan karakter dan perwatakan diperlukan oleh skrip sendiri. Itu pula pada keadaan. Datuk, maaf saya mencelah dan ringkas saja saya nakkan jawapan dari Datuk. Dalam drama ini, bagaimana kita nak ambil subtopik dia, kemaafan itu akan membawa kepada ketenangan. Datuk lah dah orang lama berkecimpung. Pasti ada banyak dalam dunia seni ni kan, pasti ada banyak benda yang memerlukan Datuk minta maaf atau Datuk perlu diberi maaf. Jadi bagaimana agaknya Datuk bawa konsep ni, kemaafan untuk membawa ketenangan ini supaya kita move on, jangan kita simpan dendam lama-lama untuk kita teruskan kehidupan. Tapi secara peribadi saya sebenarnya begitu. Kalau saya merasa salah, saya minta maaf terus dan akan berjumpa secara peribadi. Kadang-kadang kita terlepas cakap, kadang-kadang kita tak perasan tentang situasi seseorang itu. Mungkin kalau kita salah terpul, mungkin kita silap. Jadi sudah jelas yang kita silap, minta maaf aja, tidak menjadi masalah. Bukan susah. Tapi kemaafan bagi kita Ustaz itu biar datang dari dalam, jangan di mulut saja. Betul. Baik, Datuk, saya nak ucapkan selamat berjaya untuk Datuk dan juga drama yang sedang Datuk arahkan ini. Tak sabar untuk kita nantikan Ayahanda dalam slot Lestari dan nanti kita nak jemput untuk soal drama ni. Saya dah cop Datuk. Datuk kena datang ke studio. InsyaAllah. Baik. Dan ini mengisahkan seorang imam yang ego dengan keluarganya. Okey, kita simpan dulu Datuk. Lock dulu. Nanti kita jumpa. Baik, terima kasih Datuk. Selamat berpuasa. Sama-sama. Selamat puasa semua. Assalamualaikum. Baik, itu dia Datuk Ahmad Tamimi Serega, pelakon dalam Tak Sempurna Mencintaimu. Kita nak sambung lagi tentang memberi kemaafan ini. Kita nak berehat sekejap. Kembali selepas ini. Sakit kau tu tak sama dengan sakit hati aku tahu. Dengar sini baik-baik. Kau jangan jejak kaki semua. Out you go. Ku rindukan purnama. Tapi awak kena tahu tau. Selagi awak tak maafkan orang atau awak tak minta maaf dengan orang, hati awak takkan rasa tenang. Percayalah cakap saya.
Ini Soal Drama di TV9 dan anda boleh saksikan di YouTube Cool TV. Saya Izwan Nazir Salim. Malam ini kita menyorot drama Tak Sempurna Mencintaimu. Asyik tersasul dekat situ saja. Dan kita nak ambil subtopik dia, kemaafan akan membawa ketenangan. Kita dah tengoklah dalam drama ini bagaimana Mustaqim lakonan Reza Rosli ada menyimpan dendam kepada ayahnya, tapi akhirnya sebelum ayahnya iaitu Datuk Ahmad Tami Serega tadi meninggal dunia dalam drama itu, mereka sempat berbaik semula dan kehidupan Mustaqim lebih tenang lagi. Baik, bercakap tentang kemaafan membawa ketenangan ini, saya bersama dengan Ustaz Azam Al-Kankari bersama saya di studio malam ini. Ustaz, tadi saya nak tanyakan, perkataan lawan kepada maaf itu ialah dendam. Betul. Dan ramai yang memilih untuk berdendam sampai menutup mata. Dendam tu dibawa masuk ke dalam kubur, tak bermaafan pun. Jadi macam mana agaknya bahaya kalau kita menyimpan dendam itu sampai ke hujung nyawa kita, Ustaz? Itu sebenarnya Izwan, para penonton, maaf ini dia sangat berkait rapat dengan keimanan dan ketakwaan. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kalaulah orang ini orang yang beriman, kita sebagai contoh orang beriman, orang yang bertakwa, kita akan sentiasa meminta maaf dan memaafkan orang lain. Kalau kita berdendam ni tuan-tuan, kita takut benda ni takkan selesai. Itu sebab bila mana kita mohon ampun dengan Allah, Allah Maha Pemaaf, Allah Al-Ghafur Maha Pengampun, Allah akan mudah maafkan kita. Insya-Allah. Kita istighfar, kita bertaubat, Allah maafkan, Allah ampunkan dosa kita. Tapi tuan-tuan dan puan, kalaulah sesama manusia kita mengumpat, kita berdendam sebagai contoh, ataupun kita melakukan apa saja keburukan sesama manusia, dalam agama kita mengajar supaya apa? Bukan saja kita mohon ampun dengan Allah, waktu yang sama tuan-tuan dan puan, kita juga perlu meminta maaf dengan individu tersebut. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kalaulah kita berdendam, akhirnya memberikan ketidaktenteraman dalam diri kita. Orang dendam ni, contohlah kan, kalau orang Johor dipanggil bengkak, tahu bengkak kan? Bengkak je kan, dia geram aja. Itu sebab tuan-tuan hidup tak tenang-tenang. Dia bengkak aja, rasa macam tengok jiran rasa tak tenteram, tengok orang anak beranak tak tenteram. Kau cerita drama pun saya tengok juga kan. Kadang-kadang dengan bapak dia tak tenteram je, pada tiap-tiap hari bapak ada sediakan makanan kegemaran dia. Betul. Ini luar biasa tuan-tuan dan puan, kasih sayang seorang ayah. Itu ke topik lain lah kan. Maknanya kasih sayang seorang ayah ini, tapi akhirnya sebenarnya ayah dia dah memaafkan dan sebagainya barangkali, tetapi anak ini barangkali dendam seperti kata Izwan itu tadi tuan-tuan dan puan, akhirnya menyebabkan dia rasa tidak tenteram dan akhirnya menyebabkan dia berjauhan dan memutuskan tali silaturahim. Dan ini yang paling kita takut tuan-tuan dan puan. Jadi itu sebab sebenarnya maaf ini dikait rapat dengan keimanan dan ketakwaan, dan itu sebab bulan Ramadan kita dibanyakkan untuk memohon maaf kepada Allah SWT. Baik, sekejap lagi kita nak sambung, dan sekarang Ustaz saya nak bawa Ustaz untuk sapa seorang lagi pelakon dalam drama ini, iaitu Rita Nadira yang membawakan watak Melissa. Saya marah betul dengan Melissa ni sebab dia suka kacau dan dia ada dendam tu daripada apa yang dia tak dapat daripada zaman dia belajar tu, dia dendam sampai dia nak kacau hidup Takin ni. Rita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa Rita, ya? Ya, betul. Rita, mungkin pertamanya ucapan anda lah kepada mereka yang menyebabkan drama ini trending di TV3, penonton-penonton, mungkin penghargaan Rita bagi pihak rakan-rakan lain dan produksi. Okey, first kali saya nak ucapkan terima kasih kepada penonton yang sentiasa menonton drama Tak Sempurna Mencintaimu, yang selalu support, selalu tweet, dan kepada producer, thank you so much sebab mempercayai saya memegang watak sebagai Melissa ni. Sebab saya pelakon baru, kalau semua tahu kan. Jadi watak ini agak susah untuk saya bawakan, tapi rakan-rakan artis yang lain membantu saya desain, alhamdulillah. So itulah dia. Kita akan menyokong drama Tak Sempurna. Bila awak berjaya membuatkan saya geram, maknanya penyampaian awak tu berjaya, Rita. Sebab saya macam, lah dia ni. Biarlah dia dengan sirat. Saya yang tengok pun geram, Izwan. Geram kan rasa. Jadi, okey. Dan juga mungkinlah berkaitan topik ini, Rita, memaafkan dalam kehidupan. Bagaimana kepercayaan anda supaya jangan menyimpan dendam. Dan kalau ada salah silap, sama ada Rita sendiri buat salah ke, Rita akan minta maaf. Tapi kalau orang lain pun, Rita tak simpan dendam tu, kalau minta maaf boleh selesai kes tu, boleh tutup buku tu. Sebenarnya betul. Kalau kita buat salah, silap, kalau kita tak minta maaf ataupun kita tak memaafkan orang tu, kita rasa hidup kita tu tak tenteram. Itu betul sebenarnya kan. Kalau kita ambil contoh yang terdekat lah, kalau kita buat salah dengan ibu bapa kita contohnya kan, hidup kita tu mana-mana kita pergi mesti kita fikir je kan, macam mesti terfikirlah kesalahan kita tu. Tapi kalau kita minta maaf tu,
InsyaAllah kan kita rasa beban kita tu dah kita dah minta maaf kan, dia pun dah faham semua. So memang pentinglah, kemaafan tu memang penting. Dan Rita diberi watak antagonis ni dan asyik mengganggu Takim sejak dari zaman belajar lagi. Apakah Rita selesa dengan watak antagonis ni ataupun lebih kepada watak-watak feminin yang biasa dilakonkan? Sebenarnya Rita selalu dapat memegang watak antagonis. Jadi tapi dalam cerita drama Tak Sempurna Mencintaimu ni, watak dia lain sedikit antagonis dia, kerana dia ada a bit of psycho dekat situ, memainkan peranan yang macam I pun takut tau. Emosi. I pun takut kalau dari belajar orang minat I sampai ketua dia kejar, takut I. Dia macam a bit psycho kan kat situ. Jadi itu adalah cabaran yang terbesar lah. Tapi saya suka sahut cabaran tu. Sebab saya tak naklah bawa karakter yang dah orang selalu bawa macam tu. Baik, Rita, saya nak ucapkan tahniah atas lakonan yang mantap dalam Tak Sempurna Mencintaimu ini. Walaupun anda pelakon baru, saya percaya bintang anda semakin bersinar dan lebih banyak lagi role serta drama yang anda akan barisi tak lama lagi. Jadi, selamat berjaya Rita, dan kami di Soal Drama doakan kejayaan anda. Terima kasih banyak-banyak. Baik, selamat berpuasa Rita, dan insya-Allah kita jumpa lagi ya. Ya, selamat puasa semua. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Rita Nadira, pelakon yang membawakan watak Melissa dalam Tak Sempurna Mencintaimu. Baik, kita nak bercakap tentang, kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak ni Ustaz. Kalau ada salah dan silap, macam berpantun pula ya. Jadi mungkinlah elok kita memaafkan. Tak bagus ni bermasa muka, hidup kita ni sementara saja. Kemana sangat nak dibawa marah tu kan. Jadi lebih baiklah disejukkan hati dengan apa cara sekalipun, maafkan sajalah orang yang pernah menyakiti kita. Cakap memang mudah tapi susah. Betul. Dia sebenarnya ya Izwan, bila mana kita cerita bab maaf, kita cakap bab maaf, sebenarnya ia nampak betul lah Cik Zuan kata, dia nampak macam alah, bukan payah, minta je lah maaf. Tapi barangkali mungkin kerana kesilapan orang lain itu, dia tidak berlaku pada kita. Barangkali mungkin dia tidak berlaku pada kita, dan itu sebab kita rasa macam alah, bukan payah pun maafkan orang. Tetapi tuan-tuan dan puan, bila ia berlaku pada kita, adakah kita akan seperti mana yang kita cakap? Itu sebab Allah Ta'ala akan uji apa yang kita lontarkan. Itu sebab apa yang kita cakap Allah akan uji. Itu sebab tuan-tuan dan puan, para penonton ya, Izzuan, bila mana kita bicara tentang maaf ini, kadang-kadang sebenarnya biasa kita dengar sebelum tidur apa yang perlu amalkan, iaitu kita maafkan orang dan kita maafkan semua orang. Sebenarnya nak minta maaf ni jangan tunggu raya. Kan? Jangan tunggu raya. Ni bulan Ramadan ni lebih-lebih lagi kan. Kita kena banyakkan berdoa, mohon ampun kepada Allah, dan sebenarnya saya akan kongsikan juga doa yang boleh diamalkan tentang maaf ini. Tapi barangkali mungkin ada blok lagi ke bagaimana? Ada blok lagi. Jadi kita simpan kalau semuanya kita bagi. Jap Gikang, Ustaz dah apa orang panggil, saya tahan pula sebab banyak lagi saya nak belajar. Sekejap lagi kita nak sambung lagi Ustaz. Banyak lagi tips yang Ustaz nak berikan kepada kita tentang kemaafan ini. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, Soal Drama kembali selepas ini. Watak si Ratu ni sebenarnya sangat dekat dengan diri saya dan juga ada dekat dalam diri setiap wanita. Dia sangat tegas, dia sangat garang dan dia selalu mempertahankan diri dia, family dia. Dia sangat protektif terhadap family dia. Cabaran untuk melakukan watak si Ratu ni semestinya watak ini banyak sangat bermain dengan emosi, dan juga bila kita on set kita tak boleh selfish. Kita kena dapatkan chemistry dengan pelakon sekeliling, bukan sahaja hero tetapi macam saya, keluarga saya iaitu Ibu Wan Maimunah, jadi mak saya dan juga adik saya Ani, kita kena dapatkan keserasian sebagai anak beranak dalam cerita tu, so that kita nak nampakkan every scene nampak cantik, nampak perfect, semuanya seiring, balance, tak adalah seorang up, seorang down. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Ibu Wan Maimunah sangat-sangat memberi tunjuk ajar dan juga sangat-sangat membantu saya untuk membawa watak si Ratul ni. Kenapa semua kena tengok Tak Sempurna Mencintaimu? Sebab drama ini bukan sahaja mengenai kisah percintaan antara hero dan heroin, tetapi banyak sebenarnya mesej-mesej dan juga nilai murni yang hendak disampaikan kepada penonton dekat luar sana. Antaranya adalah tentang pengorbanan sebuah keluarga, kepercayaan, kesetiaan dan banyak lagi. So, jangan lupa saksikan Tak Sempurna Mencintaimu di slot Akasia hanya di TV3. Takim, kenapa
Kenapa you nak lari daripada I, Sampai aku lupa apa kena buat pada aku, Melissa. Takim tak boleh ke you maafkan je I? Bohonglah kalau you tak ada perasaan kat I. Ini soal drama. Kita bercakap tentang drama Tak Sempurna Mencintaimu dan kemaafan punca ketenangan. Itu subtopik yang kita bawakan dalam perbincangan minggu ini. Jadi saya bersama dengan adinda saya Ustaz Azam Al-Kankari, datang dari jauh ke Johor, dari Johor ke Sri Pentas. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan yang mulia inilah kita perlu banyak mohon maaf kepada Allah, itu penting, dan kita pun perlu memaafkan manusia. Cuba lihat muhasabah diri kita, kalau ada salah dengan orang, mohon maaf juga. Jadi mungkin saranan Ustaz, banyakkan istighfar, banyakkan muhasabah diri. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih ya Izwan, para penonton. Bila mana bulan Ramadan ini adalah antara doa yang sangat popular, sangat dikenali daripada hadis Nabi SAW. Apa dia? Allahumma innaka afun tuhibbu afwa fa'fu anni. Maknanya, ya Allah, sesungguhnya engkau itu adalah maha pengampun dan sukakan mengampunkan, suka memaafkan, maka ampunkanlah aku, ya Allah. Ini maknanya kita mohon ampun daripada diri kita sebagai seorang hamba kepada Allah SWT. Waktu yang sama, tuan-tuan dan puan, bulan Ramadan ini juga, di peringkat awal Ramadan ini, kita bukan saja mohon ampun dengan Allah, kita perlu hablum minallah wa hablum minan nas. Maknanya kita jaga hubungan Allah, baik dah. Tak ada masalah, mohon ampun istighfar 1 hari 1000 dah. Kan? Astagfirullahalazim. Tengah tengok ni pun astagfirullah. Bagus tu Bagus, alhamdulillah. Semua orang beristighfar. Tapi sejauh mana dengan jiran tetangga, dengan sahabat andai, saudara mara kita? Adakah kita pernah meminta maaf ataupun hanya kita memaafkan saja? Itu sebab tuan-tuan dan puan, jangan malu untuk minta maaf. Kerana apa? Dengan ungkapan maaf itu sebenarnya memberikan ketenangan kepada kita, dan sebenarnya walaupun nampak mudah, tetapi cubalah usaha kita sertakan maaf itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan hati kita, dengan perasaan kita. Kerana apa? Dengan maaf inilah akan mendekatkan kita kepada Allah SWT, dan insya-Allah di akhirat nanti selesai urusan kita. Tadi Kak Piah tanya tu, Ustaz, laju sangat doa tu Ustaz. Pelan sikit Ustaz. Pelan sikit ya. Okey, tuan-tuan, rakam kan. Allahumma innaka afun tuhibbu afwa fa'fu anni. Apa dia? Allahumma innaka afun tuhibbu afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya engkau itu maha memaafkan dan suka memaafkan. Ya Allah, maafkanlah aku. Cantik sekali. Ini yang kita nak, tuan-tuan dan puan. Mana kita minta maaf dengan Allah, waktu sesama manusia pun kita maaf, dan insya-Allah kita akan mencapai ketenangan dan juga mendapat kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Itu dia. Saya rasa saya tak payah buat kesimpulan lagi dah, sebab Ustaz dah buat dah, dan bagus, cantik sekali. Insya-Allah. Itu dia, dalam bulan yang mulia ni eloklah kita memberi kemaafan, dan jangan lupa, jangan ingat kita betul saja. Kadang-kadang ada kesalahan kita, cubalah buang ego tu untuk minta maaf juga dengan orang yang kita buat salah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu saya Ustaz Azam Al-Kankari yang datang jauh daripada Johor. Saya amat hargai Ustaz. InsyaAllah ada kesempatan kita berjumpa lagi, dan minggu depan kita nak bercakap tentang satu lagi drama menarik juga, Penjara Janji. Wow, saya memang sukalah. Tapi kita akan kupaskan dalam pertemuan minggu depan. Jadi ini soal drama, anda boleh saksikan di TV9 dan juga YouTube Cool TV. Saya Izwan Nazir Saleh bagi pihak penerbitan. Terima kasih atas perhatian anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat berpuasa semua. Pasti ada peritnya di akhirnya sempurna. Di dalam mekaku sembunyi pilumu, di tiap langkahku tersirat kasih rindu. Dengarkan bisikku, sambutlah tanganku sebelum kau luka. Terlakar awan di langit, raut wajahmu menghiasi seluruh ruang hatiku.